Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Pakcik makcik Otok Arung, seperti biasa anda semua bersiaran secara eksklusif bersama saya Jufazli Syekh Ahmad, Kingmaker baru politik Malaysia yang telah berjaya menumbangkan semua Perdana Menteri pengkhianat, petualang dan penipu di Putrajaya. So, tajuk perbahasan politik kita yang cukup panas hari ini adalah berkenaan dengan keputusan yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10 Malaysia melantik Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Sebelum video panas ini meletup macam bom nuklear, pakcik-makcik Otok Arung, jangan lupa tap-tap skrin banyak-banyak, tekan butang share dalam TikTok, dalam YouTube. Jangan lupa, ini adalah tajuk perbahasan politik yang sangat-sangat panas. Ramai pihak yang bertanya kepada saya, apakah pendirian politik saya tentang Kabinet baru Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah diumumkan pada 2 Disember 2022. Sebagai rakyat yang setia kepada raja dan negara, saya menghormati dan menyokong penuh keputusan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah bermusyawarah dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri 1 di Putrajaya. Ketua Katak Pengkhianat, Ketua Katak Petualang, meroyan jadi orang gila hari ini. Saya tak perlu sebut nama pemimpin itu. Anda semua kenal siapa. Ketua Katak Pengkhianat Petualang yang derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Ketua Katak Pengkhianat dan Petualang sangat kecewa apabila nama beliau tidak tersenarai dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Rakyat di Putrajaya. Ada ramai pengkhianat petualang-petualang ni menunjukkan wajah sebenar mereka. Derhaka dengan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Mereka kecewa kerana nama mereka tidak jadi Perdana Menteri, tak jadi Timbalan Perdana Menteri, tak jadi Menteri. Ini cukup simple dan cukup mudah untuk difahami. Ketua Katak Pengkhianat, Ketua Katak Petualang tu yang sudah kempunan jadi Perdana Menteri ke-10, dia menyatakan dia sangat kecewa dengan Kabinet Kerajaan yang telah diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kenapa anda kecewa? Anda adalah ketua pembangkang. Memang nama anda tak layak untuk dimasukkan dalam kabinet pun. Wahai Ketua Katak Pengkhianat Petualang, siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya. Sebelum video panas ni kena hacking, kena padam, sebelum kita punya TikTok, kita punya YouTube ni kena block, jangan lupa pakcik-makcik Otok Arung, tap-tap skrin banyak-banyak, tekan butang share. Saya ingin umumkan kepada seluruh dunia, kepada 32 juta rakyat. Saya menyokong penuh 300% keputusan Yang di-Pertuan Agong bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk Kabinet Kerajaan baharu yang sangat-sangat sempurna, yang sangat-sangat hebat,
yang sememangnya jauh lebih hebat daripada kabinet kerajaan pintu belakang sebelum ini. Saya ulangnya, saya sebagai rakyat, penganalisis politik bebas, pengkritik bebas, saya memuji pembentukan kabinet kerajaan perpaduan baharu yang telah dimuktamadkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Yang mana kabinet ini memang sangat-sangat sempurna, sangat-sangat hebat, sangat-sangat full package. Memang kabinet ini adalah kabinet penyelamat kepada negara daripada dihancurkan oleh ketua katak pengkhianat dan petualang itu. Kita memang dah agak ketua katak pengkhianat dan petualang tidak gembira dan sakit hati dengan keputusan mengejut Yang di-Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Jufazli Syed Ahmad memilih Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Untuk rekod, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi belum lagi masuk penjara Kajang atau penjara Sungai Buloh. Based on record dalam mahkamah, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi belum lagi secara rasmi didapati bersalah dan masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Maka secara undang-undang dan perlembagaan, keputusan Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10 Malaysia melantik ahli Parlimen Bagan Datuk yang sudah menang PRU15 bersama UMNO menjadi Timbalan Perdana Menteri adalah selari dengan undang-undang dan perlembagaan. Sebab itu, rakyat yang cerdik pandai memahami perkara fundamental ini, perkara basic ini. The bottom line is very easy to understand. Parti-parti politik yang menang PRU15 memang layaklah jadi Timbalan Perdana Menteri. Engkau, ketua katak pengkhianat petualang, lebay sesat pengkhianat petualang ni yang derhaka dengan Yang di-Pertuan Agong, korang ni dah lah derhaka dengan Raja-Raja Melayu. Tak sedar diri minta jawatan Perdana Menteri, minta jawatan Timbalan Perdana Menteri, minta jawatan Menteri hari ini dengan Yang di-Pertuan Agong. Cerminlah muka korang satu-satu. Dah aku tengok muka korang ni memang muka pengkhianat dan petualang. Bikin malu 7 keturunan. Sepatutnya pengundi-pengundi parti katak pengkhianat petualang ni malu depan Jufazli Syed Ahmad sebab korang ni kantoi derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Syarat dalam percaturan kuasa ini, sesiapa yang derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong depan Jufazli memang akan hancur oleh Jufazli. Dan disebabkan Datuk Seri Zahid Hamidi ini menunjukkan kesetiaannya kepada raja dan negara, dia ikut arahan Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan di Putrajaya pasca PRU15 setelah ketua katak pengkhianat menghuru-harakan negara tak nak bentuk kerajaan perpaduan. Maka adalah sangat-sangat tepat Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10 mengangkat Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai antara hero menjadi Timbalan Perdana Menteri yang utama untuk kerajaan rakyat di Putrajaya. Marah, sakit hati ketua katak sebab tak jadi Perdana Menteri ke-10. Lain kali jangan terlampau larak, terlampau gatas, terlampau tamahak. Raja-Raja Melayu pun kau nak lawan depan Jufazli. Sebab tu kau tak layak jadi Perdana Menteri ke-10. Yang dapat jawatan ni Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi. Kalau kau dengki, iri hati, sakit hati, bolehlah engkau ketua katak pengkhianat dengan katak-katak pengkhianat pengundi kau tu terjun dari bangunan rumah masing-masing, bunuh dirilah. Saya tahu kekalahan anda ini sangat memalukan legasi politik anda, ketua katak pengkhianat. Aku tak perlu sebut nama kau dengan nama parti politik kau. Seluruh dunia tahu kau memang pengkhianat dan petualang depan Raja-Raja Melayu.
Jadi saya sangat gembira dengan keputusan yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Mendengar nasihat Jufazli Syed Ahmad dan mendengar arahan Jufazli untuk melantik Datuk Seri Zaid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10 tak nak dengar cakap kau, Ketua Katak Pengkhianat. Media-media pengkhianat petualang ni yang dibayar oleh parti pengkhianat. Cyber troopers katak pengkhianat yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu. Lain kali kalau buat video tu kan, dekat TikTok, dekat YouTube, dekat Facebook, cover sikit dengan topeng katak korang. Korang sedang diketawakan sebab apabila anda mempertikaikan Zaid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, anda mempertikaikan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara untuk membentuk Kabinet Kerajaan Perpaduan demi kestabilan ekonomi politik negara. Dan saya hanya mampu terkebil-kebil tengok, wah, ada segelintir ni, cyber troopers, parti katak pengkhianat, tak tahu malu depan Jufazli. Berani-berani kau ya, menghina kuasa yang di-Pertuan Agong depan Seju Fazli yang telah melantik Datuk Seri Zaid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Kalau Ketua Katak Pengkhianat kau tu dah kalah, kalah je lah. Siapa suruh kau undi parti Katak Pengkhianat? Yang tak cukup kerusi parlimen, yang tak cukup SD. Ini game real politik. Siapa yang hebat mencatur kuasa, memang menang. Siapa yang ikut arahan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, memang menang besar. Boleh jadi Perdana Menteri, boleh jadi Timbalan Perdana Menteri. Engkau ni kalah sebab lawan Raja-Raja Melayu. Pengkhianat macam kau ni, itu yang rakyat tak suka. Saya rakyat tak suka dengan pemimpin, Ketua Katak Pengkhianat dan Parti Pengkhianat. Hari-hari dia lawan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Sebab itu kami sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Kami sokong Datuk Seri Zaid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Kami sokong Fazila Yusof jadi Timbalan Perdana Menteri. Kami sokong menteri-menteri baru yang dilantik oleh kerajaan yang di-Pertuan Agong, oleh kerajaan rakyat, oleh kerajaan Datuk Seri Anwar. Engkau tak suka, tapi kami rakyat suka. Kenapa kami suka? Sebab hari ini, selepas pengumuman Kabinet Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mata wang ringgit Malaysia bukan menurun, meningkat. Waktu kau ya, Ketua Katak Pengkhianat jadi Perdana Menteri, kau lantik ramai-ramai menteri dan timbalan menteri, mata wang ringgit jatuh 2 tahun setiap hari. Kau lantik Mak Lambung jadi Perdana Menteri. Jatuh teruk mata wang ringgit Malaysia. Kau lantik ramai-ramai katak-katak pengkhianat petualang tu jadi menteri. Jatuh nilai ringgit. Tetapi berbeza ceritanya hari ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang melantik Datuk Seri Zaid Hamidi, tup-tap sangat mengejutkan. Nilai ringgit naik lagi. 2 hari lalu, di zaman Ismail Sabri, $1 mata wang ringgit jatuh paling teruk, RM4.75. Selepas Ismail Sabri dengan Ketua Katak Pengkhianat dia, dengan Tok Guru Pengkhianat dia bentuk Kerajaan Perpaduan Pintu Belakang, merosot jatuh nilai ringgit. Sampai dia tumbang PRU15, nilai ringgit tu jatuh. Syukur Alhamdulillah yang di-Pertuan Agong yang cukup bijaksana, yang cukup cerdik, yang cukup pandai dalam percaturan kuasa politik dunia, membuat keputusan yang tepat. Melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Tiba-tiba nilai ringgit meningkat mendadak beratus-ratus kali ganda. Daripada zaman Ismail Sabri RM4.75, hari ini RM4.38, RM4.39. Bagai langit dan bumi beza mata wang ringgit Malaysia di zaman Datuk Seri Anwar dan zaman Ismail Sabri. Kenapa macam begitu? Sebab kamu ni
pengkhianat-pengkhianat petualang ni sebelum ni mensabotaj kerajaan Malaysia. Marah sebab nilai ringgit naik sejak Datuk Seri Anwar umumkan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Belum lagi Datuk Seri Anwar umumkan nama Zaid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Nilai ringgit naik 24 jam lalu. Sebab memang seluruh dunia expect Kerajaan Perpaduan ini akan dianggotai oleh Presiden UMNO. Kami rakyat ni tidaklah dupa macam korang ni. Dah memang Zaid Hamidi Presiden UMNO BN yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, secara automatik dialah yang sangat-sangat layak jadi timbalan Perdana Menteri. Benar ramalan Jufazli Syih Ahmad. Kau nak marah macam mana pun lah, Ketua Katak Pengkhianat. Kau nak maki hamun yang di-Pertuan Agong macam mana pun lah, nasi dah jadi bubur. Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10 Malaysia sudah memilih dan melantik Datuk Seri Zaid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Engkau, Ketua Katak Pengkhianat, hari itu yang di-Pertuan Agong sudah keluarkan arahan. Kau kena bergabung dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parti Katak Pengkhianat kau tu kena bergabung dengan Pakatan Harapan untuk bentuk kerajaan perpaduan. Tetapi apa kau buat, Ketua Katak Pengkhianat? Kau dupang-dupang, derhaka depan yang di-Pertuan Agong. Kau umumkan kepada wartawan-wartawan seluruh dunia. Kau lawan cakap yang di-Pertuan Agong. So inilah hasil dia. Engkau, Ketua Katak Pengkhianat, tak dapat jawatan apa-apa dalam Kabinet Kerajaan yang di-Pertuan Agong. Apabila engkau ni, Ketua Katak Pengkhianat, Ketua Lebay, sesat pengkhianat petualang ni, lawan cakap yang di-Pertuan Agong, kau jangan kecewa sana, nama kau tak tersenarai dalam Kabinet Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kamu tu pembangkang. Saya nak bagi tahu dengan kata-kata pengkhianat petualang yang derhaka dengan yang di-Pertuan Agong di sini. Kalau kau nak mengharapkan nama Ketua Katak Pengkhianat kamu tu masuk dalam Kabinet Kerajaan yang di-Pertuan Agong, at the first place, sepatutnya Ketua Katak Pengkhianat tu membentuk Kabinet Kerajaan Perpaduan dengan Datuk Seri Anwar. Tapi ialah engkau pun dupang-dupang tak pandai mencatur kuasa. Kau pergi tolak tawaran politik yang di-Pertuan Agong. Checkmate and game over lah kau. Apapun bagi saya sangat gembira, saya sangat-sangat happy, saya sangat-sangat kagum dengan keputusan yang cukup bijaksana oleh Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10 Malaysia mengangkat Datuk Seri Zahid Hamidi menjadi Timbalan Perdana Menteri 1 di Putrajaya. Kenapa Ketua Katak Pengkhianat ni kecewa? Sebab engkau dah tak boleh kasih tumbang kerajaan rakyat dan kerajaan agung dari pintu belakang. Saya ni sebagai kingmaker baru politik Malaysia tahu semua rahsia percaturan pintu belakang kau ni, Ketua Katak Pengkhianat, cyber troopers, Ketua Katak Pengkhianat yang meroyan macam orang gila kena sawang babi dekat sini. Aku kesian tengok kau dengan orang-orang kau. Memang kau kecewa apabila yang di-Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar pilih Datuk Seri Zaid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Sebab lepas ni kau dah tak boleh hancurkan UMNO dari pintu belakang. UMNO makin kuat sebab UMNO dapat jawatan Timbalan Perdana Menteri. Engkau memang kecewa sebab kau gagal untuk hancurkan UMNO pada PRU 15 kali ini. Kau kecewa Zaid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri sebab kau dah tak boleh merompak 600 bilion ringgit di Putrajaya. Ketua Katak Pengkhianat, penipu, penyamun, penyangak. Engkau lah penyamun yang paling besar dalam negara ni. Engkau lah. Ini aku akan bongkarkan ni masalah besar kau ni. Aku tahu kau sedang tengok video panas ni.
Kau sakit hati Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri sebab yang di Pertuan Agong ikut game baru Jupazli Syamat. Kau ingat kami ni dupang macam kamu kah? Kata-kata pengkhianat, cyber troopers, kata pengkhianat petualang yang tak tahu malu derhaka depan yang di Pertuan Agong dan raja-raja Islam dalam Malaysia ni? Korang ni kafir laknatullah kah? Orang Cina, orang India, orang Hindu, orang Kristian pun setia kepada raja-raja Melayu. Tiba-tiba engkau ni ketua katak pengkhianat, mengaku sebagai Melayu, mengaku sebagai Islam. Wako, kau lawan raja-raja Islam. Berdosa besar tau. Kau derhaka dengan raja-raja Islam ni. Kau ni lebay-lebay sesat ni tak baca kitab agama kita ke? Saya sebagai orang Islam memang sangat terkejut dengan perangai orang-orang tua pengkhianat petualang ni. Mengaku Melayu Islam, tetapi terang-terangan dia lawan raja-raja Islam. Astaghfirullahalazim. Dalam kitab Al-Quran, dalam kitab hadis, dalam kitab para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab para ulama zaman beratus-ratus tahun dahulu telah menyatakan bahawa wajib bagi orang Islam untuk taat dan setia kepada raja-raja Islam yang mahu memajukan watannya dan menjaga rakyatnya. Yang di Pertuan Agong dan raja-raja Islam kita hari ini telah berjaya menyelamatkan negara Malaysia daripada huru-hara politik PRU15. Ketua katak pengkhianat dan lebay-lebay sesat pengkhianat petualang penyamun 600 bilion ringgit itu, dorang kasih tunjuk muka dorang. Dorang tidak mahu bentuk kerajaan perpaduan seperti yang diperintahkan oleh ketua negara Islam, oleh ketua Raja Islam bernama Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ini terang-terangan memang pengkhianat dan petualang. Sebab itu, ketua katak pengkhianat bersama cyber troopers pengkhianat meroyan macam orang gila dekat TikTok aku ni, dekat YouTube aku. Move on. Game kamu sudah kalah dan hancur kerana Jupazli Syekh Ahmad jadi kingmaker baru politik Malaysia. Game baru ini memang kau tak tahu. Tetapi saya dan yang di Pertuan Agong sudah lama rancang. Kau saja ni yang dupang-dupang syok sendiri bermimpi di siang hari nak jadi Perdana Menteri ke-10. Wahai ketua katak pengkhianat yang kempunan, yang menggigit jari, yang berputih mata sebab kecewa tak dapat jadi Perdana Menteri. Kau kecewa sebab kau tak jadi Perdana Menteri. Kita memang tahu. Lama kau masuk gua. Kau patut malu sebab kau tak jadi. Kau yang paling overconfident dalam game ni nak hancurkan raja-raja Melayu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan kau. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan kau? Ketua katak pengkhianat, lebay-lebay sesat pengkhianat petualang penyamun 600 bilion ringgit ni. Kamu mau tahu kenapa? Sebab kamu lawan raja-raja Islam. Dalam kitab Al-Quran dan hadis, mana-mana pemimpin munafik, pemimpin pengkhianat yang lawan raja-raja Islam memang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat-sangat hina. Hinalah kau. Muka ketua katak pengkhianat penyamun 600 bilion ringgit. Sebab nama kau tidak ada dalam senarai Kabinet Kerajaan Datuk Seri Anwar dan Kabinet Kerajaan yang di Pertuan Agong. Sempat lagi ketua-ketua lebay sesat tu kan melobi. Tolong jangan ubah
semua jawatan menteri-menteri dan jawatan duta-duta luar negara. Memang gila, sangat gila. Engkau dah kalah, dah jadi pembangkang. Memandai-mandai pula engkau. Bagi arahan dupang-dupang kepada Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10. Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10, kerajaan rakyat tu hanya dengar cakap Seju Fazli. Kau tengok tu, 2-3 hari lalu, aku dah minta dengan Yang di-Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim lantik Datuk Seri Zaid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Sekarang kau ketua katak pengkhianat dengan cyber troopers pengkhianat, kau tanya, kenapa Zaid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri? Kan aku dah bagi tahu 2-3 hari lalu, Yang di-Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, UMNO BN Pakatan Harapan ikut game baru Jupazli. Kau ingat, kau boleh tipu Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, ketua katak pengkhianat petualang, yang meroyan jadi orang gila hari ini, kecewa tak jadi Perdana Menteri. So, kau meroyan macam mana pun lah. Keputusan kami muktamad. Kau nak sakit hati macam mana pun lah. Teruskan derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Tidak dilarang untuk bersuara. Tapi bodoh tu dan dupang tu simpan sikit. Derhaka dengan Raja-Raja Islam tu jangan overconfident kau nak kasih tunjuk depan Israel, depan Amerika. Sebab aku ni, selagi aku hidup, selagi itu kau ketua katak pengkhianat, tak boleh hancurkan institusi Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Saya adalah rakyat. Saya pun keluar mengundi PRU 15 ya. Memang saya keluar mengundi PRU 15, okey? Tapi soal kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu ni yang kau pertikaikan, yang kau hina, yang kau derhaka ni, kau layak tinggal di negara haram Israel atau tinggal di negara Amerika sajalah. Negara Malaysia ni bukan tempat kamu, sebab kamu ni, kalau kau tak suka dengan pemerintahan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, sila berambus daripada Malaysia. Kalau kau tak suka Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, boleh cari negara Israel lah untuk jadi tempat tinggal. Tinggal dekat Amerika kah, tinggal dekat negara mana-mana yang kau suka lah. Kalau kau tak suka Zaid Hamidi ni jadi Timbalan Perdana Menteri, senang cerita, saya cadangkan kau ketua katak pengkhianat, jadi Perdana Menteri di negara haram Israel sajalah. Ya? Jadi saya nak bagi tahu, kau nak marah saya kah? Kau nak maki hamun saya kah? Dah terlambat. Kau nak tangkap saya kah? Nak bunuh saya kah? Dah tak ada guna dah. Kau tengok Ismail Sabri tu tumbang terguling-guling. Sampai nama dia pun tak ada dalam kabinet Kerajaan UMNO BN Pakatan Harapan. Saya untung dan saya menang besar dalam percaturan kuasa ini. Semua pengkhianat petualang tidak dipilih oleh kami untuk menyertai kabinet kerajaan Datuk Seri Anwar dan kerajaan Yang di-Pertuan Agong. Ya, terutamanya yang pengkhianat petualang ni, sekarang dah takut kan? Sebab kantoi jadi penderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja. Jadi saya nak bagi tahu, saya menyokong 100% keputusan Yang di-Pertuan Agong melantik Datuk Seri Zaid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri 1. Saya sokong keputusan Yang di-Pertuan Agong melantik Ahli Parlimen GPS YB Dr. Fazila Yusof sebagai Timbalan Perdana Menteri 2. Kedua-dua Timbalan Perdana Menteri ini, satu mewakili UMNO BN, satu mewakili Borneo, Sabah dan Sarawak. Dan saya sangat gembira Yang di-Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menunaikan janji mereka di hadapan saya untuk ikut nasihat saya. Mereka pilih Presiden UMNO BN jadi Timbalan Perdana Menteri. Sebab kita tidak mahu kerajaan huru-hara. So, apapun, yes, I check out now. So, apapun keputusan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, sangat-sangat tepat. Saya tak ada masalah Yang di-Pertuan Agong ikut nasihat saya untuk lantik Zaid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri.
Keputusan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu adalah keputusan Jufazli Syahman. Dan saya sangat bangga sebagai kingmaker baru politik Malaysia. Yang di-Pertuan Agong tahu mana muka pengkhianat dan petualang dalam percaturan kuasa ni. Sangat penting untuk yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu mengenal pasti muka-muka pengkhianat petualang ni satu persatu. Jangan lupa Pak Cik Makcik Oto Arung tap-tap skrin. Ui, ramai sudah kasih viral live TikTok ni. Ini kelemahan pengkhianat petualang ni. Kalau si Jufazli buka mulut, kalau si Jufazli buat live TikTok, buat live YouTube, memang macam cacing kepanasan lah ketua katak pengkhianat petualang ni, sebab kantoi jadi pengkhianat. Jadi saya nak bagi tahu, tidak ada sesiapa yang boleh tutup mulut saya ya dalam percaturan kuasa dunia ni. Pak Cik Makcik Oto Arung, saya nak bagi tahu awal-awal, ramai yang suruh saya di sini, diamlah kau Jufazli. Kenapa kau suruh aku diam ni? Ini mulut aku, bukan mulut kau. Ini TikTok aku, bukan TikTok kau punya. Ini YouTube aku punya, bukan YouTube kau punya. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala pun tak suruh aku tutup mulut. Mak bapak aku pun tak suruh aku tutup mulut. Engkau ni, kalau dah kalah mencatur kuasa lawan Jufazli, kalah je lah. Kau jangan suruh aku diam. Sebab aku akan terus bersuara untuk menyelamatkan negara. Untuk menyelamatkan institusi Raja-Raja Melayu. Yang mana ketua katak pengkhianat dengan parti pengkhianat tu nak hancurkan Raja-Raja Melayu. So bagus kau hati-hati. Kau jangan nak suruh saya tutup mulut. Saya tak akan tutup mulut sampai saya mati. Sebab mulut ni memang fungsi dia untuk bercakap. Kalau kau nak guna mulut kau, nak derhaka kepada Raja-Raja Melayu, aku tak larang kau bercakap. Tapi itu memalukan 7 keturunan kau lah ya. Ketua katak pengkhianat. Saya akan guna mulut saya untuk menjilat yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu untuk mempertahankan kedaulatan negara ni. So, apapun, kesian, sangat kesian ya. Ketua katak pengkhianat tak dapat jadi Perdana Menteri. Thank you. Apapun saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Saya sokong Datuk Seri Zai Al-Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri di Putrajaya. Siapa yang tak sokong tu, bolehlah meroyan macam orang gila dekat sini. Aku bagi chance. Bolehlah. Kau nak maki hamun aku pun sini, aku bagi chance. Aku takkan block kamu ni. Sebab kamu ni kan bangga jadi orang dupang, jadi pengkhianat. Lawannya di Pertuan Agong, lawan raja-raja. So, kenapa ketua katak pengkhianat tu kecewa dengan kabinet kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sebab nanti ada usul undi percaya 19 Disember 2022. Engkau, ketua katak pengkhianat, dah tak boleh kasih tumbang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ulang ya. Kenapa engkau sebagai ketua katak pengkhianat ni meroyan jadi orang gila? Kau kecewa dengan kabinet kerajaan yang di Pertuan Agong sebab semua game kau tak menjadi. Kau nak rancang kasih tumbang kerajaan Datuk Seri Anwar 19 Disember 2022 di Parlimen. Apabila Presiden UMNO BN dan timbalan Presiden UMNO BN dapat jawatan utama dalam kabinet kerajaan Datuk Seri Anwar, maka secara automatik 30 ahli Parlimen BN akan sokong Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri ke-10 di Dewan Rakyat. Dan sememangnya tidak ada yang boleh tumbangkan Datuk Seri Anwar lagi ya. Saya nak bagi tahu. Sebab tu ketua katak pengkhianat tu tak boleh
tidur malam dengan nyenyak semalam. Dia terkejut Datuk Seri Zahid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Malu sebab dia tak sangka yang dia tu jadi ketua pembangkang. Aku tak perlu sebut nama kau. Kau siapa nama kau? Kau ni penderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Tak layaklah aku bagi nama sebenar sebab kau memang pengkhianat dan petualang. Kami memang dah agak dah. Engkau ni memang penderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Sebab tu aku hancurkan kau. Yang faham-fahamlah. Yang tak faham, sila pakai otak masing-masing untuk berfikir. Kenapa ramai yang tak gembira Zahid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri? Sebab memang goyanglah musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab dah tak ada peluang mau kasih tumbang kerajaan Datuk Seri Anwar. Bila Zahid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri, maka itu membuktikan Datuk Seri Anwar Ibrahim ada sokongan majoriti ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat. So memang betul lah apa yang di-Pertuan Agong umumkan bersama Raja-Raja Melayu. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada sokongan majoriti ahli-ahli parlimen daripada UMNO BN. So, pelantikan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri itu membuktikan memang 30 ahli parlimen BN sokong Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri ke-10. Nah kan, checkmate and game over kan? Engkau kalau nak lawan percaturan kuasa Ju Fazli yang di-Pertuan Agong dan UMNO BN, jangan terlampau dupang, jangan otak pembaris. Ini membuktikan Zahid Hamidi memang tak sokong Ketua Katak tu jadi Perdana Menteri. Apabila Zahid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri dalam Kabinet Kerajaan Datuk Seri Anwar, memang Zahid Hamidi dengan UMNO BN tak sokong si Ketua Katak pengkhianat petualang tu, penyambut 600 bilion ringgit tu, jadi Perdana Menteri. Memang betul dia menipu Yang di-Pertuan Agong. Dia cakap dia dapat sokongan daripada ahli parlimen BN. Nah, tutap. Ya, tuan. Terlampau ramai bani kenal aku sini. Entahlah, aku ni sebenarnya tak suka pun jadi famous. Korang ni kasih famous aku, sakit kepala aku. Aku di sini ni nak berkongsi ilmu, bukan nak jadi famous. Tak apalah, korang kan suka kasih viral video aku. Semua apa yang aku cakap korang pun takut. So, kita sambung. Kenapa aku sokong Zahid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri? Kerana ini membuktikan apa yang diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu adalah benar. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada sokongan majoriti ahli-ahli parlimen. Saya dapat maklumat daripada pihak istana. Surat Zahid Hamidi yang diviralkan sebelum ini menyokong Datuk Seri Zahid Hamidi. Surat tu direka-reka oleh parti pengkhianat petualang untuk menghuru-harakan negara waktu temuduga jawatan Perdana Menteri ke-10. Pihak istana telah memaklumkan kepada saya bahawa sewaktu Zahid Hamidi dan Tok Mat dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong untuk sesi pelantikan Perdana Menteri ke-10, Yang di-Pertuan Agong tanya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi nak sokong siapa jadi Perdana Menteri ke-10? Zahid Hamidi terus jawab, ampun tuanku Yang di-Pertuan Agong, Patik sebagai rakyat akan ikut keputusan Yang di-Pertuan Agong. Siapa-siapa Yang di-Pertuan Agong nak pilih jadi Perdana Menteri, saya sebagai Presiden UMNO BN akan
sokong. Ini kisah benar yang ramai orang tak tahu. Waktu Zahid Hamidi dan Tok Mat dipanggil di istana beberapa minggu lalu untuk pelantikan jawatan Perdana Menteri ke-10, istana memaklumkan kepada saya bahawa Zahid Hamidi memang ikut arahan yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan. Jadi setelah ketua katak pengkhianat tu tak nak bergabung, tak nak ikut cakap yang di-Pertuan Agong, maka last option yang di-Pertuan Agong adalah memberi arahan persetujuan ke atas Zahid Hamidi dan Tok Mat untuk UMNO BN bergabung dengan Datuk Seri Anwar dan Pakatan Harapan. Yang mana jawatan Perdana Menteri ke-10 diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. So ini kisah benar di belakang tabir percaturan kuasa. Apabila Zahid Hamidi dan Tok Mat ikut cakap yang di-Pertuan Agong, maka tidak hairanlah yang di-Pertuan Agong bersama Datuk Seri Anwar pilih Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri, Tok Mat jadi Menteri Pertahanan. Dari segi hierarki kuasa dalam parti UMNO, memang dua-dua ni orang besar UMNO. Dan tidak ada isu pun sebenarnya. Cuma isu dia ketua katak pengkhianat ni tak boleh move on. Dia tak boleh terima kekalahan dia, yang dia tu tak dipilih oleh yang di-Pertuan Agong jadi Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong pilih Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri ke-10 sebab Datuk Seri Anwar tidak derhaka kepada yang di-Pertuan Agong dan tidak kurang ajar daripada yang di-Pertuan Agong. Engkau yang kurang ajar biadab ni memang layaklah tak dilantik jadi Perdana Menteri ke-10. Dalam undang-undang dan perlembagaan, yang di-Pertuan Agong memang ada kuasa veto untuk lantik siapa yang dia suka untuk jadi Perdana Menteri. Kau ada baca undang-undang ni kah? Memang yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu ada kuasa melantik mana-mana pemimpin ahli Dewan Rakyat untuk jadi Perdana Menteri. Engkau dah kurang ajar dan biadab, tambah lagi Zahid Hamidi dan UMNO BN tak sokong kau. Apalagi yang di-Pertuan Agong keluarkan dia punya trump card, Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri ke-10. Kau ni ketua pengkhianat, ketua katak penyamun RM609. Kelemahan kau ni adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kau dengan tok guru pengkhianat kau yang sakit jantung tu, yang sudah meroyan jadi orang gila, tak senang hati dengan kabinet kerajaan rakyat yang baru ni. Kamu ni, kelemahan kamu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa yang di-Pertuan Agong pilih Datuk Seri Anwar Ibrahim? Selain daripada sokongan majoriti, 2/3 majoriti ke atas Datuk Seri Anwar, sampai semua ahli parlimen berebut-rebut nak sokong Anwar, punca utama kenapa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak takut untuk melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10, sebab kamu ni, ketua katak pengkhianat petualang, ketua penderhaka kepada kuasa raja-raja yang sakit jantung ni, lebay-lebay sesat ni, tak tahu malu derhaka dan raja Islam di Malaysia ni. Kelemahan kamu ni adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Memang yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dah tahu benda ni. Siapa yang bagi tahu? Si Jupazli lah yang bagi tahu. Sebab engkau ni kan kau cakap Anwar tak akan jadi Perdana Menteri. DAP Pakatan Harapan tak boleh bentuk kerajaan. Ambil kau kena smackdown satu kali oleh yang di-Pertuan Agong. Semua master plan percaturan kuasa yang di-Pertuan Agong adalah master plan politik Jufazli Syih Ahmad. Dan saya memang pura-pura bodoh sebelum ni supaya kamu ni, kata-kata pengkhianat petualang penderhaka kepada raja-raja ni, korang tak tahu apa game ni. Sebab tu korang terkejut, sebab korang jadi pembangkang. Korang ingat korang boleh jadi kerajaan, korang ingat korang boleh halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, korang boleh hancurkan kuasa raja-raja Islam dalam Malaysia ni, nak ambil kau, checkmate and game over. Kau ingat kau boleh kasih pupus UMNO BN, kau boleh kasih pupus Pakatan Harapan, kau yang pupus. Kalau teruk PRU 15 tak dapat jawatan Perdana Menteri. So pengajaran dia, orang nak beritahu, jadi pengkhianat petualang penderhaka kepada raja-raja Islam, memang engkau yang rugi. Kejar tak dapat yang dikendong keciciran.
marah sebab Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Betul lah Zaid Hamidi dengan BN mengumumkan kepada seluruh dunia mereka sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Betul lah Datuk Seri Anwar Ibrahim ada sokongan majoriti. Sebab campur dengan GPS jadi timbalan Perdana Menteri. Saya nak bagi tahu. Yang di Pertuan Agong Raja-Raja Melayu tak salah kira kerusi parlimen di Istana Negara. Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu masih pandai kira nombor. Kau yang tak pandai mengira ni, ketua katak pengkhianat penyamut 600 bilion ringgit. Jadi saya sangat-sangat gembira apabila ahli Parlimen UMNO BN, Datuk Seri Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO jadi Menteri Pertahanan, ahli Parlimen GPS jadi timbalan Perdana Menteri 2, kerana ini membuktikan formula kerajaan perpaduan yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu adalah selari dengan kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan sistem demokrasi berparlimen Malaysia dan sistem raja berperlembagaan. Kau cakap Datuk Seri Anwar tidak ada sokongan majoriti. Ini 3 komponen parti utama, Pakatan Harapan, UMNO, BN dan GPS. Berapa kerusi parlimen mereka ada? GPS ada lebih 20 kerusi parlimen. UMNO BN ada 30 kerusi parlimen. Pakatan Harapan lebih 80 kerusi parlimen. Budak tadika pun pandai mengira Orang yang buta nombor pun pandai. Berapa sokongan majoriti Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kalau kira betul-betul, lebih 130 ahli parlimen, kalau 3 parti politik saja pun yang membentuk kabinet kerajaan rakyat di Putrajaya. Ini kira sangat banyak. Waktu kau jadi Perdana Menteri, ketua katak pengkhianat, Mak Lambung, aku rasa kamu yang tak ada sokongan majoriti. Sampai kamu ugut ahli-ahli parlimen, kalau tak sokong kamu, dibuka kes mahkamah mereka, tangkap mereka. Lepas tu kau beli katak-katak. Jadi ini adalah arahan yang di Pertuan Agong. UMNO BN, GPS, Pakatan Harapan masuk kabinet kerajaan rakyat. Parti-parti lain yang tak dapat masuk tu, kau fikirlah sendiri. Jangan terlampau ketara jadi pengkhianat. Aku kesianlah ada pengkhianat-pengkhianat dalam UMNO BN tak jadi menteri dalam kabinet kerajaan Datuk Seri Anwar. Overconfident betul kau nak jadi menteri ya. Yang layak jadi timbalan Perdana Menteri ni Zaid Hamidi, yang layak jadi menteri ni Tok Mat dan beberapa ahli parlimen BN. Engkau tu pengkhianat petualang, lawan cakap yang di Pertuan Agong, tak layak lah jadi menteri. Takkan game ni pun aku kena jelaskan satu-satu. Ada banyak parti politik yang tercicir. Tanpa korang pun Datuk Seri Anwar tetap jadi Perdana Menteri ke-10. Yang tak jadi menteri ni kan, bolehlah keluar daripada kerajaan rakyat sekarang. Kami ni sebagai pencatur-pencatur kuasa di belakang tabir negara, saya nak bagi tahu awal-awal. Senang kerja kami nak tengok muka-muka pengkhianat ni yang nak hancurkan negara. Sangat senang. Yang meroyan-meroyan jadi orang gila ni muka-muka pengkhianat lah ni. Yang mencabar kebijaksanaan yang di Pertuan Agong dalam percaturan kuasa dunia. Teruskan, meroyan jadi orang gila. Orang-orang warisan, okey juga. Syafiq Abdal tidak dapat jadi menteri. Memang itulah saiz kabinet yang diluluskan oleh yang di Pertuan Agong. Hanya menteri sahaja. 28 menteri sahaja. Ya? Setakat ini tidak ada lagi pengumuman timbalan menteri. Kalau ada timbalan menteri itu, tunggulah keputusan yang di Pertuan Agong.
Semua ni keputusan yang di-Pertuan Agong dan keputusan Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Dah dia jadi Perdana Menteri, suka hati dia lah nak lantik siapa dalam kabinet dia. Yang kau ni bukan Perdana Menteri, bukan yang di-Pertuan Agong. Berhenti kasih tunjuk kau punya pengkhianatan ni, kau punya bodoh depan Sejuk Fazli. Dan namanya Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri ke-10. Ikut suka hati dia lah dia nak lantik Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri. Yang kau sakit hati kenapa? Engkau ni ketua katak pengkhianat, meroyan jadi orang gila. Kau tak boleh halang keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ni kingmaker ni yang bagi arahan dengan Datuk Seri Anwar dan di-Pertuan Agong. Lantik Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri. Parti-parti politik yang mula dah nak mengugut ni boleh keluar daripada kerajaan rakyat, daripada kerajaan agung. Tanpa korang lagi aman, tenteram pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kau marah sebab kau tak dapat jawatan menteri? Kata-kata pengkhianat petualang ni? Aku nak bagi tahu ya. Kan Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bagi tahu awal-awal. Jawatan menteri bukan untuk bagi rasuah dengan mana-mana parti politik yang baru nak sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Kau ingat apa ni? Berebutkan harta ganimah di Putrajaya? Berebutkan jawatan menteri? Asal kau sokong Datuk Seri Anwar, kau minta jawatan menteri. Zaman Mail Lambung, zaman ketua katak pengkhianat tu, bolehlah kau minta apa yang kau mau. Kalau kau jadi katak, kau dapat apa yang kau mau. Ini zaman baru, Dupang. Kita nak berjimat cermat duit rakyat, duit negara. Kita ada peraturan baru dalam Kabinet Kerajaan Malaysia. Jadi kalau kau tak happy dengan Kabinet Kerajaan Rakyat, Kerajaan Datuk Seri Anwar, itu bukan masalah kami. Itu masalah perasaan kau. Hanya kerana geng-geng kau tak masuk dalam Kabinet, parti kesayangan kau tak masuk kabinet, hanya kerana ada nama-nama besar tidak ada masuk dalam kabinet. Wah, ketua katak pengkhianat meroyan jadi orang gila. Okey bang. Wah, masih marah lagi di sini. Cyber troopers pengkhianat. Sini kerana kawanmu ada membekatkan botak nangkong. Nama kau baru botak nangkong. Ramai cyber troopers pengkhianat di sini. Cakap ini bukan kaleng-kaleng, kalong-kalong. Jangan kalong-kalong. Marah. Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri. Mari kita cerita. Dekat lorong. Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Mari aku bagi tahu, mari aku bongkarkan kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Datuk Seri Anwar Ibrahim nak bongkarkan kes rompakan 600 bilion ringgit kau tu. Wahai ketua katak pengkhianat petualang. Habislah kau. Aku dah kata kalau Anwar atau Rafizi yang jadi Menteri Keuangan memang kantoi habislah. Duit-duit yang kau rompak tu 600 bilion ringgit. Memang ada audit forensik. Memang ada audit forensik ya. Get ready lah penyambung-penyangak. Parti katak pengkhianat petualang yang derhaka dengan di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Memang mampuslah kamu ini kali. Memang sangat layak Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Terlebih layak. Memang senanglah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak siasat satu persatu. Pergi mana hilangnya 600 bilion ringgit tu? Ketua katak pengkhianat petualang. Koyak, geng-geng pengkhianat, matilah kamu oleh kami. Get ready kamu. Tak cukup tanah ni untuk kau lari. Bagus kau ikut dengan Raja Petra lah, lari pergi London cepat-cepat. Memang tak cukup tanah, aku nak bagi tahu awal-awal. Kenapa Rafizi Ramli jadi Menteri Ekonomi tu?
Dia mau tengok berapa banyak ekonomi negara kamu kasih hancur, kamu rompak. Kalau Rafizi dan Anwar sudah bergabung buat audit forensik 600 bilion ringgit ni, memang masuk dalam poket kau, ketua katak pengkhianat, parti lebay, pengkhianat, petualang, penyamun, penyangap, penipu, derhaka kepada yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu. Memang mampus kau. Silap-silap masuk penjara. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Memang mati kau ini kali. Kau mau lawan si Jupazli, mau lawan raja-raja Melayu, kau boleh kasih bodoh orang-orang Melayu dengan perangai kau kurang ajar, biadab ni, derhaka dengan yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu. Memang mampus. Kau cakap apa? UMNO BN yang merompak? Rupa-rupanya engkau yang merompak 600 bilion ringgit. Parti pengkhianat, petualang, parti katak, penipu, penderhaka kepada raja-raja Melayu ni. Marah, keluar di sini semua. Pengundi-pengundi parti pengkhianat, petualang, penyamun 600 bilion ringgit ni, penyokong-penyokong parti pengkhianat, petualang ni, sini kamu. Sebab tu kau kecewa dengan kabinet kerajaan Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar jadi Menteri Keuangan. Parti lebay pun, parti lebay sesat ni, penyamun-penyangak ni, penipu, penderhaka kepada raja-raja ni, meroyan jadi orang gila hari ini. Dia tak puas hati. Kenapa Datuk Seri Anwar jadi Menteri Keuangan? Hoi, koyak kah? Berdarah benana lubang telinga kau? Kau tak sedar kah tujuan Datuk Seri Anwar jadi Menteri Keuangan tu adalah untuk siasat 600 bilion ringgit yang kamu curi tu, ketua katak. Lebay katak pengkhianat. Mampuslah kamu satu-satu ni. Saya dapat maklumat daripada istana. Memang mereka sudah buat laporan kepada pihak SPRM tentang 600 bilion ringgit dicuri oleh ketua katak pengkhianat dan parti katak pengkhianat. Saya ulang ya, bagi tahu dengan orang-orang kampung ya, saudara-saudaraku, pakcik makcik Otok Arung. Memang pihak istana get ready untuk buat siasatan besar-besaran bersama kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi mana duit 600 bilion ringgit hilang dicuri oleh ketua katak. So memang habislah ini kali ya yang lawan raja-raja Melayu ni, hancurlah kamu. Memang kena tangkap, masuk penjara lah kamu. Get ready ya. Sebab tu kau tak happy Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri ke-10, jadi Menteri Keuangan. Kau tak happy Zaid Amidi jadi Timbalan Perdana Menteri kerana Datuk Seri Anwar dan Zaid Amidi akan buka dalam mahkamah kes rompakan 600 bilion ringgit. Kau marah Pakatan Harapan dan UMNO BN bergabung? Bukankah kau sendiri nak bergabung dengan UMNO BN juga? Kumpulan pengkhianat, petualang, katang. Bukan kau minta sokongan kah daripada Zaid Amidi? Kau cakap kau tak suka dengan Zaid Amidi. Tapi kau ni ketua katak pengkhianat minta sokongan daripada Zaid Amidi dan ahli Parlimen BN untuk jadi Perdana Menteri ke-10. Tapi sial, cukup sial. Kau kena reject oleh Zaid Amidi, kau kena reject oleh yang di-Pertuan Agong. Kelemahan kau ni mulut si Jupazli. Aku bagi tahu, kalau mulutku ni bising hari-hari, terbongkar kau punya kes rompakan 600 bilion ringgit weh. Aku mau bagi tahu sama kau, get ready kau. Kau hantar Najib dan Rosmah pergi penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Aku nak bagi tahu dengan kau. Tak lama lagi, aku sebagai kingmaker baru politik Malaysia boleh bagi pengampunan diraja untuk kes Najib ni, kes Rosmah ni. Engkau punya kes ni 600 bilion ringgit nak dapat pengampunan diraja? Kau ni terang-terang jadi pengkhianat, penderhaka. Memang mampuslah kau. Terkencing-kencing lah kau, terkangkang-kangkang, tercerit birit keluar tai. Kami ni pura-pura bodoh dalam percaturan kuasa ni beberapa tahun lalu. Terima kasihlah kau kasih tunjuk wajah sebenar kau tu. Kata-kata pengkhianat di sini, terima kasih banyak meroyan jadi orang gila ya. Kirim salam dengan ketua katak pengkhianat. Tak payah kirim salam, dia tengok video ni. Ketua katak penyamun 600 bilion ringgit. Cermin diri ya, get ready. SPRM dan Suruhanjaya Diraja akan buka kamu punya skandal rompakan ni. Kau rompak lebih banyak daripada Najib dan Rosmah weh.
Kau rompak lebih banyak daripada... Memang dahsyat lah weh. Kau terkejut aku sokong UMNO BN, aku sokong Zaid Amidi dengan Najib. Engkau pun selama ni bergabung dengan UMNO BN bentuk kerajaan. Kau tak tahu malu ke? Yang kau marah aku sokong UMNO BN ni kenapa? Ha? Engkau sendiri bergabung dengan UMNO BN boleh. Kalau aku sokong UMNO BN tak boleh. Punya pengkhianat. Ketua katak pengkhianat petualang ni. Kalau parti kau bergabung dengan UMNO BN boleh. Kalau Pakatan Harapan Anwar Ibrahim bergabung dengan UMNO BN tak boleh. Excuse me. Kau boleh kasih bodoh orang-orang Melayu yang lain. Tapi kami ni yang ada pendidikan tinggi, pandai mencatur kuasa, kau tak boleh kasih bodoh. Waktu kau bergabung dengan UMNO BN, kau minta aku sokong kau. Bila Datuk Seri Anwar bergabung dengan Zaid Amidi, kau marah aku sokong UMNO BN Pakatan Harapan. Ini game baru mah, ikut suka hati rakyat lah. Nak sokong UMNO BN Pakatan Harapan, kenapa kau yang sakit hati? Ini negara demokrasi mah. Kami nak sokong kerajaan. Ini hak demokrasi kami. Kalau kau nak jadi pembangkang, kau nak jadi pengkhianat dan derhaka kepada raja-raja Melayu, saya tak larang. Jadi, please move on. Suka hati kami lah. Kami nak sokong Zaid Amidi jadi Timbalan Perdana Menteri, nak sokong Najib, nak sokong UMNO BN. Engkau pun sokong. Zahid sokong Najib, sokong UMNO BN dulu. Ramai ni menonton. Memang lama lah kita buat live TikTok ni. Biar diorang sakit hati. Kamu dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya ya. Ketua-ketua pengkhianat, katak-katak pengkhianat petualang yang derhaka dengan raja-raja Melayu ni. Siap kamu. Kes rompakan 600 bilion ringgit tu memang sudah dibuka dan dilaporkan. Ni tiba-tiba Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Dia nak buat audit forensik. Apa Manifesto Pakatan Harapan PRU 15? Manifesto Pakatan Harapan PRU 15. Mereka akan buka kes jenayah rompakan 600 bilion ringgit. Sebab tu ketua katak tu kelengkabut masuk istana nak jadi Perdana Menteri ke-10. Tup-tap tersungkur depan istana tak jadi Perdana Menteri. Nah, memang kes ini sudah lama disimpan ya, kau punya file kes ni. 600 bilion ringgit ni memang sudah lengkap sejak sebelum PRU 15. Get ready lah ya. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah jadi Perdana Menteri ke-10, jadi Menteri Keuangan, Rafizi Ramli jadi Menteri Ekonomi, Saifuddin Nasution jadi Menteri Dalam Negeri, Zaid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri, habislah kamu satu persatu penyamun-penyangak katak 600 bilion ringgit. Kenapa aku tak sokong kau ni? Sebab kau merompak sangat banyak lah weh. 600 bilion ringgit, orang bodoh je sokong kau ni. Spesies katak pengkhianat yang derhaka kepada raja-raja yang sokong kau. Patutlah korang bagi duit rasuah banyak. Waktu PRU 15 di seluruh negara rupa-rupanya hasil daripada merompak 600 bilion ringgit. Sampai kantoi parti lebay pengkhianat pun dah pandai bagi duit rasuah. Dulu-dulu tak pernah bagi duit rasuah. Belagak macam suci ketua katak pengkhianat tu. Nak lawan rasuah, rupa-rupanya dia lah yang paling banyak merompak 600 bilion ringgit. Marah, tap-tap screen. Memang ramai cyber troopers pengkhianat di sini berminat dengan video si botak. Saya tak hairan yang di Pertuan Agong Raja-Raja Melayu, Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Zaid Amidi tengok video ni. Yang aku hairan ni, katak-katak pengkhianat ni suka tengok video si Jupazli. Teruskan ya, merompak 600 bilion ringgit. Berjemaahlah korang, lebay-lebay. Lebay-lebay zaman si bawang tu kan. Tak sama dengan zaman arwah Tok Guru Nik Aziz. Zaman sekarang ni lebay-lebay sesat memang tak boleh pakai, gelap oleh duit 600 bilion ringgit.
Patutlah dia jilat ketua katak pengkhianat tu. Rupa-rupanya, wah, perut sudah buncit mah lebay-lebay sesat ni. 600 bilion ringgit dia curi senyap-senyap. Dia ingat yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tak nampak. Saya nak bagi tahu, yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu nampak kamu ya. Memang tengok kamu dari dulu lagi ketua katak pengkhianat, lebay-lebay katak pengkhianat petualang sesat laknatullah ni merompak 600 bilion ringgit musim Covid. Matilah kamu ini. Get ready ya Datuk Seri Anwar Ibrahim, buat audit forensik 600 bilion ringgit tu, buat Suruhanjaya Siasatan Diraja, buka dalam mahkamah cepat-cepat biar kata-kata pengkhianat ni tahu buku bertemu ruas tu apa. Biar mereka tahu apa itu rule of law. Kau dah jadi pembangkang, so kes rompakan 600 bilion ringgit boleh bongkar lah. Wah, dulu kau boleh bongkar kes Najib, kes Zahid, kes Rosmah, tiba-tiba giliran kau tak boleh bongkar. Fair and square lah, adil lah. Engkau dah jadi ketua pembangkang 600 bilion ringgit, memang aku akan bongkar. Aku sengaja simpan benda ni. Ini senjata paling besar ni. Lama aku perhati kau merompak 600 bilion ringgit. Jadi saya nak bagi tahu, kenapa yang di Pertuan Agong pilih Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar jadi Menteri Keuangan, sebab nak siasat kes rompakan 600 bilion ringgit tu yang dicuri musim Covid oleh ketua katak pengkhianat dan parti-parti pengkhianat petualang yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu. Ui, banyak tu 600 bilion ringgit. Pastikan duit tu tak kantoi ya. Memang habislah kamu ni. Ui, ramai ni. Tadi tak ada orang menonton, tiba-tiba ramai menonton ni. 922 bilion orang. Dahsyat juga ya. Aku ingatkan ni, kalau ramai maki hamun aku ni, dah tak ada orang tengok aku. Rupa-rupanya makin ramai tengok. Maki hamun lagi. Kau ingat aku ni apa? Takut bersuara? Ini kingmaker baru politik Malaysia, Pak Cik Makcik Otto Arung, yang berjaya menumbangkan semua Perdana Menteri pengkhianat dan petualang. Siapa di sini ada telur? Sila perdebatkan. Kenapa ramalan Ju Fazli Syamat benar-benar berlaku, Ismail Sabri tumbang terguling-guling bersama kerajaan pengkhianat pintu belakang PRU 15 kali ini? Tolong perdebatkan kenapa semua Perdana Menteri berjaya ditumbangkan oleh Ju Fazli dalam percaturan kuasa politik dunia dan percaturan kuasa politik Malaysia. Dari tahun 2016 sampai tahun 2022, semua Perdana Menteri di Putrajaya tu tumbang oleh si Ju Fazli. So ini plot twist percaturan kuasa dunia. Yang bercakap ni kingmaker baru politik Malaysia, kau tak bolehlah suruh duduk diam. Jangan kau memandai-mandai. Ju Fazli tutup mulut kau. Malulah korang weh. Si Ju Fazli ni sangat-sangat powerful dalam percaturan kuasa dunia. Semua Perdana Menteri tumbang. So kenapa saya sokong yang di Pertuan Agong? Kenapa saya sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10? Sebab mereka inilah yang membantu saya untuk menumbangkan semua Perdana Menteri di Putrajaya. Marah? Tak boleh terima kenyataan? Ju Fazli menang besar dalam percaturan kuasa PRU 15. Kita ni hero Tamil, hero Hindustan, pura-pura kalah awal-awal. Tapi hujung-hujung dia, checkmate in game over kan. Saya menang. Kasih tumbang ketua katak pengkhianat, Perdana Menteri pengkhianat, penipu, penyamun, penyangak 600 bilion ringgit. Jadi, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang di Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ikut saya punya game baru ni. Ini game paling sempurna yang pernah saya catur di Putrajaya mahupun di istana. Orang-orang saya di Putrajaya dan istana memang ramai yang kasih hancur itu semua Perdana Menteri pengkhianat petualang. Betul kan ramalan aku? Kau Ismail Sabri tumbang PRU 15. Mau tangkap si Ju Fazli, mau bunuh si Ju Fazli, mau bom si Ju Fazli, sudah terlambat. Kamu sudah hancur oleh Ju Fazli. Itulah sebelum kamu
Perangkap aku tu, aku dah perangkap korang satu-satu. Saya nak bagi tahu awal-awal. Saya ni kingmaker baru politik Malaysia, kingmaker baru politik dunia. Tidak ada satu orang boleh perangkap saya. Sebab saya tahu siapa musuh-musuh negara, pengkhianat negara, siapa yang derhaka kepada raja-raja. Memang aku ketawalah hari-hari tengok ketua katak pengkhianat tu meroyan jadi orang gila. Sebab dia sudah takut Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar jadi Menteri Keuangan, Zaid Amidi jadi Timbalan Perdana Menteri, Tok Mat jadi Menteri Pertahanan. Dia risau sudah. Ju Fazli pun sokong yang di Pertuan Agong melantik Zaid Amidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Paling meletup lagi, ketua pengkhianat ni takut bila kes rompakan 600 bilion ringgit tu akan dibuka oleh kerajaan rakyat, oleh kerajaan agung. Matilah nak, memang habislah. Bagus kau lari pergi London ikut Raja Petra. Itu aja aku punya nasihat. Saya ni kingmaker baru politik Malaysia. Kenapa semua Perdana Menteri boleh tumbang oleh Ju Fazli? Sebab saya ni tak ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Timbalan Perdana Menteri, nak jadi Menteri, nak jadi YB. So kerja saya ni senang saja. Kasih tumbang Perdana Menteri pengkhianat yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu. Senang kan? Senang kerjaku. Kerjaku ni menyelamatkan agama, bangsa dan negara yang dikasih bodoh-bodoh. Ambil kau. Satu-satu Perdana Menteri tumbang oleh si Ju Fazli. Marah, semua Perdana Menteri tumbang oleh si Ju Fazli. Dah terlambat untuk marah-marah ni. Nasi sudah jadi bubur, semua kamu sudah hancur oleh kingmaker baru politik Malaysia. Ambil kau. Zaid Amidi jadi Timbalan Perdana Menteri pun Ju Fazli sokong. Ambil kau. Plot twist kan, banyak kejutan kan? Memang kau terkejut sebab kau tak sangka Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Siapa yang lantik Anwar Ibrahim tu? Ju Fazli Syamal lah. Siapa lantik Zaid Amidi jadi Timbalan Perdana Menteri? Ju Fazli lah yang lantik. Itulah lain kali. Kalau nak tipu raja-raja tu kan, pastikan penipuan anda tidak kantoi depan si Ju Fazli. Masalah kau ni, ketua katak pengkhianat, kau kantoi menipu raja-raja Melayu depan si Ju Fazli. Apalagi si Ju Fazli terus, hello, tuanku yang di Pertuan Agong, tuanku raja-raja. Jangan percaya cakap ketua katak pengkhianat tu. Mereka penipu. Mereka sebenarnya mahu hancurkan UMNO dan raja-raja kita. Kasih hancur cepat-cepat. Mati kau. Ramai tanya siapa aku. Aku ni spy raja-raja. Kau tanya aku siapa? Akulah spy yang di Pertuan Agong dan raja-raja. Hai. Hello. So sudah terlambatlah. Kau nak hantar aku pergi penjara kah? Nak bom C4 kah? Mau bunuh kah? Dah tak boleh. Kau ingat aku bersendirian, tak ada kabel? Kesian. Nah, checkmate and game over. Benda ni memang dah lama rancang pun. Engkau je yang otak pembaris lurus bendur terlampau dupang. Kau pergi tangkap si Ju Fazli. Kau pergi ugut si Ju Fazli. Kau pergi bagi tahu master plan politik kotor kau tu depan si Ju Fazli. Kau pergi serbu rumah si Ju Fazli jam 3 pagi. Ui, nak pandai berhenti kau tangkap si Ju Fazli. Ambil kau. Kau yang hancur oleh si Ju Fazli. Marah? Janganlah marah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai kau tipu raja-raja kami, kau hancur oleh si Ju Fazli. Itulah sebab aku sokong keputusan Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Nanti Datuk Seri ke-10, bentuk kerajaan perpaduan UMNO BN, Pakatan Harapan GPS. Ini kingmaker baru politik dunia lah yang tahu semua rahsia percaturan kuasa dunia dan percaturan kuasa Malaysia.
Wih, ramai ini menonton. Tap-tap skrin konon dulu. Kasih viral. Kau hairan? Kenapa aku tidak hantam raja-raja? Aku ni orang raja-raja. Kau hairan kenapa aku tak masuk penjara? Aku bebas buat live ni. Aku ni bukan penjenayah perompak 600 bilion ringgit macam Kang. Aku ni setia kepada raja dan negara. Engkau sakit hati kenapa semua Perdana Menteri tumbang oleh Seju Pazli? Itulah kau pandang rendah dengan Seju Pazli kan? Nama kau dah tak masuk dalam kabinet kerajaan yang di-Pertuan Agong. Yang tak masuk nama dia tu faham-faham lah. Korang memang pengkhianat dan petualang lah ya. Korang ni dalam pemerhatian, dalam radar kami. Korang dah tak boleh nak kasih bodoh-bodoh yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Memang hancurlah ketua katak pengkhianat petualang ni. Jangan kau tanya dengan Datuk Seri Anwar dan di-Pertuan Agong, kenapa nama kamu tak ada dalam kabinet tu ya? Kau tanya dengan Seju Pazli. So, pengundi-pengundi katak pengkhianat penyambut 600 bilion ringgit, okey juga kamu? Atau huru hara sudah? Tak menjadi semua kan game tu? Kamu punya master plan tu hancur sudah oleh Seju Pazli. Apa sudah jadi ni? Kalau kau tadi tidak tangkap aku tiap-tiap tahun, selamat kau. Tapi engkau ni kantoi. Selalu kau pejak-pejak Seju Pazli. Ambil kau. Aku pejak satu kali kau PRU15. Hai, kata-kata pengkhianat petualang, Cyber Troopers Parti Pengkhianat. Kirim salam dengan bos pengkhianat kamu ya. Bagi tahu Ju Fazli, Kingmaker baru politik Malaysia, kirim salam. Dia faham lah tu. Apapun saya Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih kecil dan lebih menjimatkan duit yang punya kabinet ya. Aku masih ingat kabinet kerajaan ketua katak pengkhianat dengan Mail Lambung ni menghabiskan duit negara, menghabiskan duit rakyat. Waktu banjir rakyat mati, menteri punya ramai pergi melancong. Memang layaklah tumbang terguling-guling PRU15. Ini sumbangan Mail Lambung dengan ketua katak pengkhianat dengan parti lebay pengkhianat. Banjir di seluruh negara, rakyat tidak ditolong. Dikasih biar mati. Punya ramai dia punya menteri. 32 menteri, 33 menteri, 38 timbalan menteri. Paling ramai dalam sejarah dunia. Oi, ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Pertuan Agong. Hanya 28 menteri sahaja. Ini saiz kabinet paling kecil dalam sejarah politik dunia, dalam sejarah politik Malaysia. Kenapa saiz kabinetnya kecil? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan perompak penyama macam kau. Menteri-menteri baru ni bukan penyama-penyangak macam kau. Ketua katak pengkhianat. Sebab itu aku nak bagi tahu sama kau. Saya puji saiz kabinet kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan rakyat, kerajaan yang di-Pertuan Agong. Bolehlah menjimatkan duit rakyat, duit negara. Tak payahlah membazir macam zaman kamu. Mail Lambung. Oi, ketua pengkhianat petualang, ketua katak. Kau punya kabinet tu rakyat kecewa, kau tahukah? Mail Lambung. Oh, ketua katak pengkhianat petualang, penyambut 600 bilion ringgit. Ramai kau lantik menteri timbalan menteri, satu orang pun tak ada guna-gunanya. Makin turun nilai ringgit negara, makin lari pelabur-pelabur seluruh dunia daripada negara kita. Masalah banjir tak selesai, nyawa rakyat terkorban, ramai mati musim Covid. Lepas tu sempat lagi kau merompak 600 bilion ringgit. So saya nak bagi tahu, ini perbezaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kau ya, ketua katak pengkhianat. Engkau buat kabinet besar-besar untuk mencuri duit rakyat, duit negara. Datuk Seri Anwar buat saiz kabinet kecil untuk siasat kes rompakan 600 bilion ringgit tu.
supaya duit negara, duit rakyat ni berjimat cermat. Supaya hutang negara yang kau kasih tinggal tu banyak-banyak bilion US dollar tu boleh dibayar. Aku nak jilat memang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Aku memang nak puji dia. Kau marah? Suka hati aku lah. Aku nak sokong Perdana Menteri ke-10 kah? Aku nak jilat dia 7 hari 7 malam kah? Kenapa kau yang sakit hati ni? Ha? Suka hati aku lah. Aku nak jilat yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu kah? Zaid Amidi kah? Aku nak jilat Najib kah? Aku nak jilat UMNO BA Pakatan Harapan. Kenapa kau sakit hati? Ha? Ini mulut aku bukan mulut kau. Kau pergilah jadi derhaka kepada Raja-Raja Melayu. Aku ni bukan penderhaka macam kau. Kau koyak aku jilat yang di Pertuan Agong Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan UMNO BN Pakatan Harapan. Aku tahu kau koyak sebab kau dah tak boleh perangkap aku. Kau tak boleh kasih hancur aku. Kau tak boleh hantar aku pergi penjara. Kau tak boleh hancurkan negara kami. Ui, makin ramai 1.2 bilion orang. Tap screen banyak-banyak. Ramai. Wih, penonton dalam TikTok ni aku ingatkan tak ada yang menonton. Aku nak bagi tahu, aku memang sokong keputusan yang di Pertuan Agong melantik Datuk Seri Zaid Amidi sebagai Timbalan Perdana Menteri 1 dan aku sokong keputusan yang di Pertuan Agong melantik Ahli Parlimen GPS jadi Timbalan Perdana Menteri 2. Shafiee Apdal kenapa tak jadi Timbalan Perdana Menteri? Shafiee Apdal warisan kenapa tak jadi Timbalan Perdana Menteri? Sebab kamu ni faham-fahamlah, kerusi parlimen yang kau menang tu sikit saja, 3 kerusi parlimen. GPS tu dia menang lebih 20 kerusi parlimen. UMNO BN dia menang 30 kerusi parlimen. Jadi memang jawatan Timbalan Perdana Menteri itu untuk parti-parti yang menang banyak kerusi parlimen sahaja. Sebab tu Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Sebab tu Fazila Yusof dari GPS jadi Timbalan Perdana Menteri. Aku kesian dengan Shafiee Apdal dengan warisan melobi jawatan di Putrajaya tapi satu pun tak dapat. Sebab prestasi warisan merosot PRU 15. Dulu PRU 14, Shafiee Apdal dan warisan menang 8 kerusi parlimen. Tiba-tiba PRU 15, tunggang tak balik 3 kerusi parlimen sahaja. Jadi saya nak bagi tahu, Shafiee Apdal dan warisan yang terkejut tak dapat apa-apa jawatan, sila cuba lagi PRU 16 akan datang. Anda boleh sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Tapi anda tidak boleh paksa untuk dapat jawatan dalam kabinet. Sebab tanpa Shafiee Apdal dan warisan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap menang usul undi percaya di Dewan Rakyat 19 Disember 2022. Jadi sebab itulah kalau ada di sini orang-orang warisan sudah marah, bersabar kamu untuk Arum, memang begitulah ya. Warisan kalah teruk PRU 15, 3 saja menang kerusi parlimen. Sebab tu hanya GPS dan UMNO BN dapat jawatan Timbalan Perdana Menteri. Lagipun ini manifesto PRU 15 Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Mereka berjanji jawatan Timbalan Perdana Menteri itu 2 sahaja. Bukan 3 ya. Lagipun Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah berjanji saiz kabinet kerajaan di Putrajaya yang akan dilantik dan diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong adalah saiz kabinet yang lebih kecil untuk penjimatan duit rakyat, duit negara di Putrajaya. Jadi syabas dan tahniah kepada Papa Anwar Ibrahim. I love you Papa. Menunaikan janji untuk melantik UMNO BN sebagai Timbalan Perdana Menteri, melantik GPS jadi Timbalan Perdana Menteri dan buat saiz kabinet yang kecil untuk penjimatan duit negara. I love you Papa Anwar Ibrahim. Kau jadilah Perdana Menteri 2 penggal. Aku sokong kau, aku jilat kau hari-hari. Jangan risau, aku tak akan kasih tumbang kau. Kerja aku kasih tumbang Perdana Menteri ni sudah habis. Sebab semua Perdana Menteri pengkhianat petualang sudah hancur oleh Sejuk Fazli. Kerja aku sekarang ni yang senangnya sokong Anwar Ibrahim, sokong
Zaid Hamidi sokong UMNO BN Pakatan Harapan, sokong Raja-Raja Melayu untuk memajukan negara. So aku faham warisan memang marah tak dapat jawatan apa-apa. Sila cuba lagi ya, PRU 16. Jangan lupa melobi jawatan depan Jufazli ya, sebab tu warisan tak dapat apa-apa jawatan. Ya. Jadi itulah masalah warisan sebenarnya. Masalah lain, Sheikh Saddiq, kenapa Sheikh Saddiq tidak tersenarai dalam kabinet kerajaan? Ramai yang terkejut. Sebab Parti Muda pun satu saja kerusi parlimen dia menang. Jadi Sheikh Saddiq dia hanya menang dekat kerusi parlimen Muar. Jadi dari segi kota untuk jawatan menteri memang tidak ada untuk Sheikh Saddiq. Sebab Sheikh Saddiq hanya menang satu kerusi parlimen bersama Parti Muda. Jadi ini memang antara kejutan dalam kabinet kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak nama-nama popular, nama-nama besar tidak ada dalam kabinet kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab ini kabinet kerajaan rakyat, bukan kabinet kerajaan pengkhianat petualang ya, untuk maklumat anda semua. Jadi kalau nama anda tu tidak ada dikasih masuk oleh si Jufazli, oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Raja-Raja Melayu, oleh Datuk Seri Anwar, faham-faham lah ya. Kita nak jimatkan duit rakyat, duit negara ni. Okay. Jadi ini game baru ya, 2022, game baru 2023. Kita sokong kerajaan UMNO BN dan Pakatan Harapan di Putrajaya. Kita tak sokong parti pengkhianat petualang ni sebab derhaka dengan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Saya sokong UMNO BN Pakatan Harapan ni sebab mereka ikut cakap Yang di-Pertuan Agong, ikut cakap Jufazli untuk selamatkan negara. Jadi sebab itulah kita sokong ya. Yang tak nak sokong tu, tak sokong kerajaan Pakatan Harapan UMNO BN, tidak ada paksaan. Dalam Islam pun tidak ada paksaan untuk menerima kebenarannya. Saya sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10 ni. Saya tidak paksa sesiapa untuk menyokong. Tapi syukur Alhamdulillah ramai juga yang menyokong Datuk Seri Anwar ya. Ramai yang menyokong kerajaan perpaduan UMNO BN Pakatan Harapan. Wih, banyak juga like ni. Tap-tap screen banyak-banyak. Aku nak screenshot ni. Dahsyat ni. Okey, sudah. So, Pak Cik Makcik Oto Arung, siapa yang tak nak sokong saya jadi Timbalan Perdana Menteri tu, lantak kaulah. Itu bukan urusan kami lagi ya. Yang kami tahu, Ketua Katak Pengkhianat Petualang tu dah gagal jadi Perdana Menteri ke-10. Yang kami tahu parti pengkhianat, parti lebay pengkhianat derhaka raja-raja ni sudah jadi pembangkang, sudah hancur, dah tak jadi menteri. Saiz kabinet yang besar-besar tu, menteri-menteri yang tak ada guna dulu-dulu tu dah tak jadi menteri lagi. Hanya tahu merompak saja kerja mereka, 600 bilion ringgit. Lantak kau lah. Kau tak nak sokong Anwar kah? Kau tak nak sokong Zaid Hamidi kah? Kau tak nak sokong Yang di-Pertuan Agong? Lantak kau lah. Itu kau punya hal lah. Yang kami tahu sekarang ni, kami sokong kerajaan yang baru ni ya. Sila bunuh diri beramai-ramai. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Checkmate and masuk perangkap 100 kali ya. Pengkhianat-pengkhianat, petualang-petualang, ketua katak pengkhianat ni yang gagal menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10, yang gagal menghalang Zaid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri, yang gagal menghalang kebangkitan kuasa Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dalam percaturan kuasa Malaysia dan percaturan kuasa dunia. Memang ini kalilah ketua katak pengkhianat takut Zaid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri, takut Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, jadi Menteri Keuangan, sebab dia punya skandal rompakan 600 bilion ringgit tu akan diaudit, disiasat dan dibuka dalam mahkamah. Checkmate and masuk perangkap 100 kali ya. Parti pengkhianat, petualang, penipu, penyangak, penderhaka kepada Raja-Raja Melayu. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat dalam percaturan kuasa dunia. Game is over bosku. Mwah, I love you.